Triti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Triti cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah minggu ni kita akan masuk dua tajuk, iaitu akibat tidak beriman kepada qada dan qadar dan juga hikmah kita beriman kepada qada dan qadar. Okey. Minggu lepas kita dah belajar apa? Pengertian beriman kepada qada dan qadar, maksud beriman kepada qada dan qadar. Lepas tu kita dah belajar dalil dan juga hukum. Okey. Untuk minggu ni kita masuk kepada akibat. Akibat dulu. Sekejap lagi kita masuk tajuk yang kedua. Okey, seterusnya kita masuk ada 5 poin penting untuk akibat kita tidak beriman kepada qada dan qadar. Akibat ni maksudnya kesan lah. Kesannya sekiranya kita tidak percaya dan yakin bahawa segala ketentuan adalah daripada Allah. Okey, yang pertama hukumnya menjadi kafir. Sebelum tu kita kena letak dalam kepala, kita kena letak dalam hati. Okey, beriman kepada qada dan qadar ni adalah rukun iman, iaitu umat Islam perlu yakin dan percaya. 6 rukun iman ni. Okey, sekiranya kita tak percaya, kita akan jatuh kafir. Nauzubillah min zalik. Okey, seterusnya nombor 2, jauh daripada rahmat Allah. Contohnya, sekiranya kita diuji kesusahan ataupun kita diuji sakit. Lepas tu kita tak rasa, kita tak yakin, kita tak percaya bahawa ujian kesakitan ni Allah bagi kat kita atas sebab dosa kita ataupun atas sebab kasih sayang dia jugalah bila dia bagi kita ujian sebenarnya untuk meningkatkan keimanan. Bila kita tak rasa benda tu, kita tak yakin, kita tak percaya Allah yang bagi ni, kita akan rasa macam Allah tak sayang kita. Sedangkan Allah bagi tu sebab atas rasa kasih sayang, atas rasa rahmat, atas rahmat dia. Okey, untuk tengok sejauh mana kita bergantung kepada dia. Okey, seterusnya yang ketiga, mudah berputus asa dan malas berusaha. Okey, contohnya kita tak dapat apa yang kita nak. Okey, kita tak dapat apa yang kita nak. Lepas tu kita rasa macam tak dapat juga untuk kali ni. Contoh kan, kita minta sesuatu daripada mak ayah, lepas tu kita belajar rajin-rajin, tapi mak ayah tak bagi juga. Allah letakkan, pegang hati mak ayah, kata tak boleh bagi lagi budak ni benda ni. Macam tu kan, tak boleh bagi lagi anak kamu benda ni. Kita tak dapat juga apa yang kita nak. Okey. Jadi kita rasa macam buat apa belajar tinggi-tinggi, belajar rajin-rajin tapi tak dapat pun. Macam tu kan. Ataupun kita tak dapat keputusan yang kita nak, kejayaan tu yang kita nak tu. Dan waktu tu, lepas tu bila kita tak rasa yang kejayaan tu Allah bagi, kita akan jadi macam malasnya. Kita dah jadi macam tak payah belajar, sama je. Ataupun putus asa lah tu. Kira macam putus asa lah, mudah putus asa dan juga malas berusaha. Kita dah putus asa dah, tak nak belajar dah, macam tu. Sedangkan semua benda tu adalah daripada Allah. Kita tak boleh berputus asa. Macam kita belajar minggu lepas, kita wajib berusaha untuk mencapai cita-cita. Okey. Bila tak dapat tu, itu tandanya ada hikmah di sebalik tu. Kenapa Allah tak bagi waktu tu? Ataupun sebenarnya Allah dah gantikan dengan rezeki lain, tapi kita tak perasan benda tu. Kita tak tengok pun rezeki lain yang Allah bagi. Kita hanya tengok benda yang kita nak aje. Sedangkan tak semua benda yang kita nak tu baik untuk kita. Mungkin kejayaan tu baik untuk kita, tapi Allah gantikan dengan rezeki lain. Kita kena perhatikanlah benda-benda, setiap nikmat yang Allah bagi kat kita tu, kita kena bersyukur. Okey, seterusnya nombor 4, menjadi sombong dan angkuh. Okey, ini adalah contoh sekiranya bila kita tak percaya dan yakin bahawa setiap kesenangan ataupun kejayaan yang Allah bagi kat kita ni adalah daripada dia. Kita rasa macam tu semua usaha kita. Itu akan timbul dalam hati kita, kita jadi sombong. Kita sombong dengan Allah. Okey, kita tak rasa Allah yang bagi. Nauzubillah min zalik. Kita tak boleh rasa macam tu sebab semua dalam dunia ni atas kawalan dia, atas genggaman dia. Okey, seterusnya nombor 5, jiwa tidak tenteram. Okey, macam cakap tadi lah, bila jauh daripada rahmat Allah, bila kita tak rasa yang Allah tak sayang kita, kita akan jadi macam gundah gulana, kacau bilau jiwa. Kenapa aku diuji macam ni? Kenapa Allah bagi aku ujian macam ni? Kenapa aku tak dapat apa yang aku nak ni? Sedangkan bila kita ditahan daripada sesuatu, Allah bagi kita juga sesuatu. Cuma kita
kena rajin perhatikanlah nikmat yang Allah bagi kat kita sehari-hari. Okey, seterusnya kita tengok gambar. Perhati, fikirkan dan fahami. Kita pergi gambar pertama dulu. Okey, gambar seorang satu keluarga, ada mak ayah, ada adik-beradik. Okey. Kat sini, apa yang kamu faham? Okey, kamu kena faham dalam gambar ni kita kena yakin dan percaya bahawa keluarga yang Allah anugerahkan kat kita ni adalah yang terbaik untuk kita. Okey. Qada dan qadar, takdir yang kita dilahirkan dalam keluarga yang macam ni. Mak ayah macam ni, adik-adik aku macam ni. Setiap manusia berbeza. Okey. Setiap manusia berbeza. Keluarga orang tu macam tu, keluarga aku macam ni. Kita tak boleh nak bandingkan sebab Allah kurniakan sesuatu tu pada kita sesuai dengan kita. Family kita ni sesuai dengan kita, family orang tu sesuai dengan dia. Mungkinlah kita rasa macam ni seronoknya keluarga orang tu macam ni. Tapi sebenarnya tu semua ada sebab. Kita kena carilah hikmah dia. Okey. Seterusnya gambar yang kedua. Okey, kita ni hidup bermasyarakat. Bila orang lain diuji kesusahan, kita kena saling tolong menolong. Kita kena saling bantu membantu. Bila kita susah, ada orang akan tolong kita pula. Macam itulah. Allah akan datangkan orang untuk tolong kita pula bila kita kesusahan. Sebab itulah bila ada kawan dalam kesusahan, kita kena tolong dia. Okey. Seterusnya, gambar yang bawah tu adalah orang sakit. Okey. Ini adalah ujian kesusahan, sama juga macam atas tu. Okey, bila kita sakit, kita kena yakin dan percaya sakit ni, ujian kesusahan ni adalah Allah beri untuk meningkatkan keimanan dan juga untuk menghapus dosa kita. Okey. Allah nak tengok sejauh mana kita bergantung pada dia bila kita diuji kesusahan. Okey. Seterusnya yang keempat, yang gambar yang atas ni pula, solat berjemaah. Okey, salah satu cara untuk kita meningkatkan keimanan kita ataupun kita nak untuk kita didik diri kita supaya kita percaya, yakin bahawa semua ni adalah Allah yang punya, Allah yang dah aturkan, dah tetapkan. Kita kena sentiasa, kita kena wajib menunaikan solat lima waktu. Lepas tu kita kena rajin menunaikan solat solat sunat, perkara-perkara sunat, solat berjemaah. Itu adalah salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah. Okey, kita akan tenanglah lepas tu sebab kita percaya bahawa semua dalam kehidupan kita ni semua Allah yang susun. Okey, seterusnya yang gambar seterusnya, ini juga adalah salah satu usaha untuk kita tingkatkan keimanan kita. Kita kena sentiasa kita kena rajinkan diri untuk pergi ke majlis-majlis ilmu. Okey, kita kena dengar kuliah ataupun sebenarnya nasihat daripada mak ayah tu pun salah satu daripada usaha kita. Kita dengar, kita taat apa yang mak ayah cakap tu. Itu betul lah apa yang mak ayah cakap tu. Setiap apa yang mak ayah nasihatkan tu kita kena dengar. Okey. Seterusnya, yang unit yang terakhir, berhikmah beriman kepada qada dan qadar. Okey, pelajar tu tanya, apakah hikmah sekiranya kita beriman kepada qada dan qadar? Lepas tu cikgu tu jawab, antara hikmah dia adalah melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar serta menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Lepas tu selain itu ia juga memupuk sifat husnuzan dan rajin bekerja serta menenangkan jiwa. Ini bila hikmah dia akan terbaliklah dengan akibat. Okey? Kita akan banyak bersyukur. Kita tak jauh daripada rahmat Allah, kita akan banyak bersabar. Okey, sabar tu meningkatkan keimanan kita. Dapat pahala. Okey, lepas tu menjauhkan diri pada sifat sombong. Kalau tadi akibat dia, kalau kita tak beriman, kita akan rasa sifat sombong. Okey. Lepas tu dan menjauhkan diri dari putus asa. Lepas tu yang paling penting adalah memupuk sifat husnuzan, sangka baik. Okey, ini adalah penting. Kita kena sentiasa bersangka baik dengan apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Baik yang benda baik ataupun benda maupun benda buruk. Okey. Kena sentiasa bersangka baik, kena sentiasa mencari hikmah. Kenapa Allah bagi ujian macam ni? Okey, dan rajin bekerja serta menenangkan jiwa. Okey. Seterusnya, tahukah anda doa merupakan perhubungan antara manusia dengan Allah untuk mendapatkan sesuatu yang baik dan menjauhkan diri daripada sesuatu yang buruk. Sebab itulah setiap kali selepas solat, kita jangan terus bangun. Duduk sekejap atas sejadah, kita kena doa. Angkat tangan doa, mohon pada Allah
supaya Allah berikan yang terbaik untuk kita. Salah satu doa dia adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu salah satu doa dia. Lepas tu menjauhkan diri daripada sesuatu yang buruk. Okey. Seterusnya berdoalah hanya kepada yang Maha berkuasa. Sentiasa berdoa kepada Allah dan semua keadaan sama ada susah ataupun senang. Janganlah bila senang kita relax je. Lepas tu solat pun tak buat, tinggal. Okey, doa pun tak buat. Sedangkan kesenangan tu Allah bagi, kesusahan tu pun Allah bagi juga. Okey, itu saja, wallahu a'lam. Minggu depan kita akan mula belajar fiqh pula. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.